Kalau orang tanya kenapa kamu diciptakan, hari ni orang barat, saya bila baca jurnal, bila tengok dokumentari, saya suka benda macam tu kan, tengok dokumentari. Kalau pun tengok filem-filem yang berkaitan dengan akhir zaman, dia ada filem hari ni Hollywood buat kan, berkaitan dengan akhir zaman, sangat banyak. Dia ada senarai dia. Orang yang ada mata hati, dia tengok filem tu, dia boleh tengok benda tu bertepatan dengan hadis Nabi sebiji-sebiji. Dan memang benda tu akan berlaku. Cuma dia difilmkan, difilmkan. Jadi orang barat hari ni yang mencari, bertanya-tanya, sehingga mereka buat novel dan mengarang novel dan mereka menghasilkan filem. Hidup ini ke mana? Tanya dia kan. Hidup ini untuk apa? Bila orang barat hari ni dia dah capai tahap ekonomi, tahap kemajuan yang tinggi apa semua, satu hari dia duduk, dia berfikir, dilahirkan, membesar, bekerja, berkahwin, dapat anak, tua, sakit, mati. Kemana? Untuk siapa hidup ni? Untuk apa? Banyak saya jumpa persoalan ni bila saya pun tengok dokumentari ni, baca novel kan, tengok filem depa. Dia cari tuan-tuan, dia cari dan dia tak ada jawapan tu. Dalam Bible terlalu banyak contradicts. Begitu juga dalam kitab-kitab suci Buddha dan juga agama Hindu. Kontradiksi banyak sebab dia buatan manusia. Sebab dia buatan manusia. Ada ratusan kontradiksi dalam Bible sendiri. Kontradiksi. Sekejap kata yang ni yang ciptakan, sekejap kata ni bukan Tuhan. Jadi jawapan itu orang-orang yang mencari ni di Eropah, di barat ni, dia tak jumpa. Dia kata untuk apa? Lahir, membesar, kerja, kahwin, dapat anak, sakit, mati. Ke mana? Benda tu meresahkan dia. Dia duduk termenung, dia fikir. Dia kata selepas mati, ke mana? Adakah sebuah kehidupan? Subhanallah, Islam bagi jawapan yang boleh melegakan hati kita. Cuma orang Islam sendiri pula tidak mendengar huraian tu. Kita tak alam barzakh huraiannya panjang tuan. Kita tak tahu. Maka bila orang bukan Islam tanya selepas mati macam mana? Selepas mati ada kehidupan lagi, tapi aku pun tak tahu juga maklumat tu. Dia nak jawab kat kawan dia tak boleh. Tuan-tuan, sedangkan kita ada jawapan yang terperinci bagaimana perjalanan hidup kita lepas ni. Kita boleh cerita selepas mati tu berlaku apa, insya-Allah. Lepas tu satu alam barzakh. Alam barzakh ni apa? Berapa lama nak kena tunggu? Untuk apa tunggu di situ? Bila akan dibangkitkan? Semua tu ada jawapan. Selepas ditiup sangkakala yang kedua, kesemua dibangkitkan. Ke semua jin, ke semua manusia, ke semua syaitan, ke semua binatang, ke semua malaikat. Bangkit serentak. Ke mana? Pun kita boleh jawab ke mana? Ke suatu tempat namanya Ardul Mahsyar. Tempat rata yang maha lapang, namanya Mahsyar. Orang tanya lagi, orang bukan Islam tanya, Mahsyar tu apa? Pun Nabi jawab, kali ini lebih panjang jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tanah yang lapang, ditukar oleh pencipta alam ini. Di tanah itu tidak ada lagi rumput, tidak ada lagi pokok, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi bukit, tidak ada lagi tasik, tidak ada lagi sungai, tidak ada lagi laut. Ia hanyalah tanah yang terbentang luas. Kan Nabi cerita. Ya. Kalau orang bukan Islam tanya berapa lama nak duduk situ, juga kita ada jawapannya. Kita akan berdiri sahaja lama. Suasana dia sekian, suasana dia sekian, suasana dia sekian. Kemudian apa? Kemudian seorang demi seorang akan dipanggil ke hadapan untuk diberikan reward, untuk diberikan pahala, untuk diberikan dosa atas apa yang dia buat di atas muka bumi ni. Dulu dia hidup di dunia, dia kerja dengan NGO bantu orang miskin. Waktu tu orang bukan Islam dengar. Oh, barulah masuk akal. Kita buat benda baik, kita diberikan ganjaran dan pahala. Rupanya ada jawapan tu dalam Islam. Sebab
orang bukan Islam hari ni bila dia buat benda baik kan, dia kata I feeling puas hati, saya rasa seronok. Yang tu je lah. Tetapi bila kita cerita setiap keping roti yang kamu berikan akan dibalas oleh pencipta alam ini di satu tempat namanya mahsyar, sekian. Dia rasa berbaloi kebaikan yang dia buat. Nah, dan berapa banyak orang yang bukan Islam yang orang kata tuan-tuan pun tahulah kan, siapa yang rajin baca artikel sebagainya, mereka pergi negara-negara yang mundur, miskin, bantu orang-orang komuniti bukan Islam, komuniti Islam di negara sana yang miskin, yang susah dan sebagainya. Betul tak? Jadi Allah pun sebut nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Apa maksud ayat ini tuan? Aku yang ciptakan kalian walaupun kalian tidak mempercayainya. Macam Allah tahu benda yang terdetik di hati kita. Dalam Quran juga, nahnu khalaqnakum, kami yang ciptakan kamu semua. Falaula tusaddiqun, walaupun kamu tidak mahu mempercayainya, kami yang cipta. Bukti dia apa tuan? Tunjukkan di dalam alam ini satu kuasa yang boleh menghidupkan nyawa, memberikan nyawa. Tuan-tuan bagi mati seekor semut, tuan-tuan bawa 1 juta doktor untuk menghidupkan semut tu. 1 juta doktor untuk menghidupkan seekor semut yang telah mati. Nescaya 1 bilion doktor pun tak boleh hidupkan. Kenapa? Kerana yang memasukkan ruh itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang berkuasa di dalam alam ini, iaitulah pemilik alam ini, untuk memberikan roh ataupun menarik ruh itu keluar bila-bila masa saja yang Allah nak. Inilah antara hakikat dunia dan akhirat yang perlu kita tahu. Yang keempat, para sahabat, kita nak tengok 11.30 tuan-tuan. Sat ya, masa nak dekat 11.30 dah. Sekejap ya. Jangan risau. Dia akan berjalan. Masa tetap berjalan. Berjalan laju pula tu masa akhir zaman. Pelik kan? Siapa yang selalu tengok masa dia perasan. Tuan-tuan, 20 tahun yang lalu masa laju tak? 20 tahun yang lalu. Tak laju lagi. Bermaksud daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Rasulullah, masa masih barakah. Kalau tuan-tuan perasan 5 tahun kebelakangan ni, masa ya Allah. 10 tahun kebelakangan ni, masa terlampau laju. Ada kaitan ke? Rupanya ada hadis Nabi. Ini saya selit ni, bonus kan. Nabi sebut, Nabi kata semakin hampir dengan kiamat, kalian akan melihat yataqarabuz zaman, masa itu menjadi singkat. Subhanallah. Rupanya tanda kiamat. Nabi kata semakin dekat dengan kiamat, kalian akan merasakan masa itu semakin singkat. Ni kita rasa tak ni? Masa